Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Syahidah binti Kaspadin. Saya dari kos DPZW6A dan nombor matrik saya DPZ20202502. Pada hari ini saya akan menceritakan mengenai Perbadanan Wakaf Kedah. Baiklah, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, saya akan terangkan mengenai sejarah Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan bagaimana Perbadanan Wakaf Kedah berada di bawah Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Sejarah penubuhan wakaf di Negeri Kedah. Undang-Undang Khusus Wakaf di Negeri Kedah telah ditubuhkan pada tahun 1962 serentak dengan penubuhan Majlis Agama Islam Negeri Kedah sebagai sebuah badan berkanun kerajaan negeri. Harta-harta wakaf terserah milik dan terletak hak kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah sebagai pemegang amanah tunggal wakaf di Negeri Kedah. Baiklah, kita akan pergi yang seterusnya iaitu visi, misi dan moto. Visi kita ialah untuk menjadi institusi berwibawa sebagai pembuat dasar dalam pengurusan hal ehwal agama Islam Negeri Kedah. Manakala misi adalah memastikan kelangsungan pelaksanaan dasar pentadbiran hal ehwal agama Islam ke arah kelestarian sosioekonomi dan pembangunan insan melalui penggunaan teknologi semasa serta tadbir urus yang lebih efektif. Manakala moto pula ialah perubahan ke arah kecermelangan. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada carta organisasi. Untuk carta organisasi, kita akan pergi kepada yang paling atas sekali iaitu Yang di-Pertua Duli Yang Teramat Mulia Tengku Sarafuddin Badadi Shah Ibnu Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin iaitu Raja Muda Kedah. Manakala yang kedua pula ialah Timbalan Yang di-Pertua Datuk Setiajaya Datuk Paduka Syekh Hafsbullah bin Haji Abdul Halim, dan yang seterusnya ialah Setiausaha iaitu Haji Muhammad Yusri bin Haji Mat Daud, dan yang seterusnya ialah Setiausaha Pejabat N29 iaitu Azharita binti Ahmad. Untuk memudahkan, carta organisasi Majlis Agama Islam Kedah ni terlalu banyak dan besar. Jadi disebabkan kita belajar wakaf, kita akan ambil bahagian wakaf saja. Untuk bahagian wakaf, selepas setiausaha tadi, setiausaha pejabat N29 tadi, ada bahagian wakaf. Bahagian wakaf tu dia ada pegawai hal ehwal Islam S4 iaitu Syekh Fakhrul Razi bin Ayub, dan bawah dia adalah penolong pegawai hal ehwal Islam iaitu Nur Hairani binti Saad. Lepas daripada penolong pegawai tu, dia ada unit permohonan pengambilan tanah iaitu diketuai oleh Nasruddin. Yang kedua adalah unit pendaftaran dan wakaf. Yang ni penting. Nur Fadilah Syuhada dan Muhammad Syafiruddin. Yang seterusnya unit tadika dan penguatkuasa Muhammad Rizwan bin Razali, dan last sekali ialah unit sewaan dan cukai Muhammad Hanis. Mari kita pergi yang seterusnya iaitu proses kerja pengurusan wakaf peringkat MAIP. Proses kerja dia ada 9. Kita pergi satu-satu. Yang pertama, kita akan pergi ke terima permohonan wakaf daripada pejabat agama daerah. Yang kedua, daftar fail wakaf. Yang ketiga, stemak permohonan wakaf. Yang keempat, dapatkan arahan setiausaha daripada MAIP. Yang kelima, tindakan sempurnakan borang 14A ataupun PDS 5 ataupun 12B. Yang keenam, panjangkan borang 14A surat hak milik tanah dan pelan tanah ke pejabat tanah daerah berkenaan. Yang seterusnya nombor 7, akan terima surat hak milik. Yang ke-8, daftar hak milik di dalam rekod surat hak milik. Dan yang terakhir ialah urusan pembangunan atau pengawalan. Proses yang tadi, terdapat lagi satu proses iaitu proses kerja pembangunan tanah wakaf. Proses kerja pembangunan tanah wakaf terdapat 9 juga prosesnya. Yang pertama, kita ada kenal pasti tanah yang berpotensi untuk dibangunkan. Yang kedua, dapatkan ulasan dan pandangan daripada agensi kerajaan yang berkenaan. Dan yang ketiga, mendapatkan persetujuan pada peringkat awal daripada agensi-agensi kerajaan. Dan yang keempat, sediakan laporan tanah am. Yang kelima, dapatkan nilaian tanah daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Yang keenam, sediakan kertas kerja
pembangunan dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa pelaburan dan pembangunan tanah wakaf dan Baitulmal untuk dipertimbangkan. Yang ketujuh, sediakan notis hadir mesyuarat jawatan kuasa pelaburan dan pembangunan tanah wakaf dan Baitulmal. Yang kelapan, hadir dalam mesyuarat jawatan kuasa pelaburan dan pembangunan tanah wakaf dan Baitulmal. Dan yang terakhir, melaksanakan tindakan mengikut keputusan mesyuarat. Dalam perbendaharaan wakaf Kedah ni, ada dua wakaf yang ada dalam dekat dalam Kedah ni, Majlis Agama Islam Kedah ni. Antaranya ialah dana wakaf UUM dan satu lagi adalah skim dana wakaf tunai. Okey, semua orang mesti nak tahu apa tu dana wakaf UUM, betul tak? Okey, dana wakaf UUM ni ini bermula pada Majlis Agama Islam Negeri Kedah adalah merupakan pemegang amanah tunggal bagi wakaf, nazar dan amanah di dalam Negeri Kedah Darul Aman. Pada 19 September 2019, termenterainya satu memorandum perjanjian bagi menubuhkan skim dana wakaf Universiti Utara Malaysia. Secara rasminya, MAIK memberi kebenaran dan kepercayaan kepada UUM untuk melaksanakan kutipan skim dana wakaf Universiti Utara Malaysia bagi tujuan pendidikan dan pembangunan modal insan untuk manfaat. UUM juga secara serta-merta tidak langsung memainkan peranan sebagai penggerak di dalam amalan wakaf dan sedekah jariah khususnya pada warga kerja, kampus dan masyarakat yang ingin menyumbang dana wakaf. Kiranya dekat sini, UUM dengan Majlis Agama Islam Kedah telah bergabung dan Majlis Agama Islam Negeri Kedah telah memberikan kepercayaan kepada UUM untuk melaksanakan skim kutipan dana wakaf. Skim kutipan dana wakaf ni akan digunakan untuk membantu masyarakat ataupun warga UUM sendiri. Seperti nak beli komputer riba kepada orang yang memerlukan ataupun apa-apa saja demi untuk melakukan kebaikan. Okey, yang kedua, selain daripada skim UUM, kita ada juga skim dana wakaf tunai. Wakaf tunai ialah wakaf menggunakan wang tunai yang dikumpul di dalam satu tabung amanah di bawah pengurusan nazir yang diamanahkan untuk mengurus wakaf ini. Dana wakaf yang dikumpul kemudiannya ditukarkan kepada harta kekal yang akan dimanfaatkan untuk kebajikan dan kepentingan masyarakat Islam seperti pembinaan surau, masjid, sekolah agama dan sebagainya. Untuk mewakafkan harta mereka dalam bentuk sumbangan wang tunai yang minimum dan penggunaan dan penyaluran wang dana wakaf ini akan ditentukan oleh Majlis Agama Islam Kedah. Makanya kat sini skim dana wakaf tunai ni diwujudkan supaya dapat orang ataupun masyarakat boleh memberikan wakaf secara tunai. Tak semua masyarakat ada tanah ataupun bangunan aset-aset tertentu untuk diwakafkan, tapi mereka masih ada duit tunai. Maka dengan itu, Majlis Agama Islam Negeri Kedah telah mewujudkan skim dana wakaf tunai supaya dapat mengumpulkan duit untuk dijadikan sebagai satu aset ataupun duit tersebut akan digunakan untuk membuat pembinaan seperti masjid, surau, sekolah agama ataupun sebagainya yang tak yang daripada mengelakkan daripada melakukan kemaksiatan. Okey. Yang seterusnya ialah kaedah berwakaf. Okey, kaedah berwakaf ni yang pertama, kita boleh menggunakan kaedah membayar di kaunter. Iaitu kita kena datang ke kaunter Majlis Agama Islam Kedah ataupun mana-mana jabatan agama daerah yang berdekatan untuk melakukan pembayaran. Okey, kalau tak mahu melakukan pembayaran, ada juga secara pindahan wang. Kita akan bagi nombor akaun Bank Islam dalam kumpulan wang Majlis Agama Islam Kedah Wakaf Tunai, Bank Islam ataupun Bank Muamalat. Okey, yang seterusnya kita juga ada sebagai potongan gaji. Potongan gaji ni macam kaki tangan awam negeri, badan berkanun, anak syarikat kerajaan, mana-mana sahaja yang mahu, mana-mana masyarakat yang mahu berwakaf tapi hanya dengan membuat potongan gaji. Okey, yang seterusnya kita juga ada atas talian, kita ada pakai Snap MP. Snap MP kan zaman sekarang kan orang selalu pakai Snap MP, so mudah bagi orang untuk just snap dah siap bayar macam tu. Kita ada Snap MP dan kita juga ada Jompi. Jompi ni yang pertama ni hanya untuk wakaf tunai
Dan jumpa yang kedua ni adalah untuk dana wakaf UUM. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, boleh pergi ke bahagian wakaf Majlis Agama Islam Daerah Kedah, Bangunan Wan Samad. Dia Alostar Kedah Darul Aman, dan ada nombor telefon iaitu 04 734 3755, nombor fax 04 731 6634. Boleh juga email di alamat maik@kedah.gov.my. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.